Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa, terima kasih kerana walaupun kita bagi mereka, kita masih ada sekitar 500 orang yang menanti. Nampak anda benar-benar terpesona dan terpukau. Kali pertama kita stream teater tradisional dan sekarang kita akan stream teater moden, iaitu Menanti Kata dari Tuhan, karya dan arahan Dinsman. Dan persembahan juga akan makan masa sekitar 10 ke 15 minit sebelum kita wawancara dan akhirnya kita pergi kepada perbukuannya. Kerana ini adalah karya Datuk Dinsman, tapi saya dimaklumkan dia suka lebih senang dengan nama Pak Dinsman. Bapaknya ada sini. Jadi saudara akan menonton teater ni, share dan bawa balik. Yang mana berehat dan sediakan kopi. Terima kasih kerana saya tak sangka mereka kita masih stay dengan 500 orang sanggup melihat mereka. Semata-mata tak mau miss. Jadi malam ni kita sambung dengan sebuah teater Menanti Kata dari Tuhan, karya dan arahan Dinsman. Pelakonnya saya introduce kemudian. Sedia dan share untuk dapatkan kembali angka 600 ke atas bagi stream teater moden selepas stream teater konvensional. Telah berlalu 40 wahyu yang tunggu daripada Allah melalui Nabi tak juga turun. 40 hari 40 hari bukan suatu waktu yang pendek. Tetapi bagi aku menunggu kata dari Allah melalui Nabi adalah suatu yang sangat istimewa. Walaupun terpaksa menunggu lama, aku reda. Ada suatu hari itu ada seorang utusan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah aku. Tiba-tiba hati aku berdegup kencang, berdebar jantung aku. Aku tak tahu apa perkabaran berita yang hendak dibawanya. Tetapi rupa-rupanya kabar itu sebenarnya mendatangkan lagi ujian, menambahkan lagi ujian kepada aku. Utusan itu berkata, "Ka'ab, aku membawa utusan Rasulullah untuk dikabarkan padamu yang kamu harus hidup berasingan dengan isterimu." Hidup berasingan dengan isteriku? Adakah ini bermakna aku harus ceraikan isteri aku begitu? Dan dia menjawab, tidak. Hanya sekadar hidup berasingan, itu saja. Dan aku juga dapat tahu dua sahabat aku, Murarah dan Hilal bin Umayyah, mendapat arahan yang sama. Anta atazil amra ataka. Jangan kamu hampiri isteri kamu. Iya, aku tahu. Tetapi kenapa? Adakah sampai ke peringkat terbatalnya perkahwinan begitu? Dulu aku pun tidak turut serta perang di Badar, tetapi aku tidak dihukum begini. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Adakah ini satu bentuk hukuman yang baru yang dulu tidak ada? Ya, aku rasa mungkin ini satu bentuk hukuman yang baru yang dulu tidak ada. Hukuman kepada pesalah-pesalah yang tidak ikut berjihad di medan perang. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Aku rasa macam nak bertemu dengan Rasulullah. Aku nak bertemu dengan Rasulullah dan aku nak bertanya dengan Rasulullah tentang hal ini. Bukan.
Aku bukan nak mempertikaikannya. Aku cuma nak tahu apakah ini benar. Tapi dalam keadaan masalahku ini yang belum selesai, aku pasti Rasulullah tidak akan melayani aku. Lalu aku bercakap dengan isteri aku. Pulanglah. Pulanglah ke rumah orang tuamu. Sehingga Allah memutuskan permasalahanku ini. Waalaikumsalam. Adapun aku mendapat tahu yang isteri Hilal pergi bertemu dengan Rasulullah merayu, "Ya Rasulullah, sesungguhnya suamiku seorang lelaki tua yang uzur, yang terlalu lemah ya Rasulullah. Bolehkah saya berkhidmat untuknya ya Rasulullah?" Dan Rasulullah menjawab, "Ya boleh, asalkan jangan dia menghampiri kamu." "Ya Rasulullah, sesungguhnya dia tidak mempunyai khadam ya Rasulullah." "Ya Rasulullah, dia juga tidak berkeinginan apa-apa lagi ya Rasulullah." Dan apabila ahli keluarga aku mendapat tahu yang isteri Hilal bertemu dengan Rasulullah, mereka juga mendesak aku perkara yang serupa. Mereka menyuruh aku memohon merayu kepada Rasulullah. Tetapi aku menjawab, tidak sama sekali. Tidak. Aku tak akan sesekali bertemu dengan Rasulullah merayu seperti itu. Sebab aku tahu aku masih lagi muda, masih lagi sihat, masih lagi kuat. Aku malu bertemu dengan Rasulullah seperti itu. La wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil azim. La quwata illa billah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Hari ini genap 10 hari aku hidup berasingan dengan isteriku, dan sejak 50 hari aku dipulaukan oleh sahabat-sahabat aku. Aku rasakan hidup aku begitu sempit, aku rasakan sunyi, dan aku rasakan seolah-olah kehadiran aku di atas muka bumi ini dihina, dikutuk, dicaci. Tapi aku percaya yang Allah akan tahu segala-galanya. Allah merancang segala kadar dan kadar setiap makhluk-makhluknya. Cuma aku sendiri yang tak tahu bila masaku akan sampai. Tapi aku masih lagi tetap menunggu kata dari Allah melalui Rasulnya. Ya Allah, 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 ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Zal Jalali wal Ikram. Ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Ampunilah kelalaianku ya Allah. Aku mengaku aku ada sikap suka berlengah-lengah ketika orang lain sedang sibuk bersiap untuk pergi berperang ya Allah, untuk menentang tentera-tentera roh musuhmu ya Allah.
Aku tertinggal pada dua-dua perang ini, ya Allah. Ya Allah, ya Ghani, ya Qahar. Ampunilah kelalaianku, ya Allah. Ampunilah kelalaianku, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa, ya Allah. Aku berjanji aku tak akan ulangi segala kesilapanku yang lalu, ya Allah. Aku janji padamu, ya Allah. Aku janji padamu, ya Allah. Ya Allah. Terimalah taubatku, ya Allah. Terimalah taubatku, ya Allah. Terimalah taubatku, ya Allah. Ya Allah. Ya Rahman. Ampunilah dosa-dosaku, ya Allah. Aku menyesal, ya Allah. Ampunilah dosa-dosaku, ya Allah. Aku menyesal. Aku menyesal. Aku menyesal. House light on dah, teaternya dah habis. Kita minta lampu sekarang untuk dinyalakan. Terima kasih kepada persembahan sebuah teater yang dipetik daripada 40 hadis Nabi yang panjang, dipersembahkan di hampir 80 tempat masjid dan surau dan tempat yang terbuka. Ini teater yang panjang, tuan-tuan, yang hasil karya dan arahan Pak Dinsman, dan pelakon yang malam ini adalah Nizam Jamil. Saya selalu sentiasa sebut nama yang salah sebab pemain pertahanan Selangor yang saya minat juga nama Nizam Jamil. Ini adalah Nizam Yamin. 10 kali latih pun, tuan-tuan, bila dah tua ni dia punya ingatan. Terima kasih Nizam atas lakonan yang sangat luar biasa. Anda jangan ke mana, kerana selepas ini saya akan mewawancara Pak Dinsman. Saya pasti akan tanya soalan play safe, kerana teater ini mempunyai sejarah di belakang tabir yang sangat panjang. Kita menyembunyikan banyak kebenaran di sebalik Dinsman, tapi malam ni Dinsman datang ke garasi. Kita akan berceritakan secara terbuka tentang Dinsman, watak yang dianggap, sosok yang dianggap tersembunyi, yang dianggap bukan mainstream. Tadi ramai yang tanya tentang bunyi-bunyian, ini bunyinya. Ya, bertekak dalam tu pasal bunyi apa dia orang kata itu, bunyi piano, bunyi apa saya tak faham lah. Ini orang ni main natang ni. Dan yang suara dia sendiri. Hari ini dia bermain dalam gelap je, tuan-tuan. Sebab tak selalu lelaki yang hebat berada di tempat yang cerah. Banyak lelaki yang hebat akan berada di ruang yang hitam. Orang boyan memang suka rendah diri. Dia suka rendah diri. Saya akan bertemu lagi dengan seorang lelaki yang berada di tempat yang juga lagi gelap, iaitu pengarahnya Datuk Dinsman. Saya akan interview. Malam ni dia ada dalam kecerahan lampu garasi. Tuan-tuan duduk dan dengar, kerana saya akan bertanya semua benda yang selama ini tak mahu orang tanyakan. Ke kirikah dia? Revolusionarkah dia? Anti-mainstreamkah dia? Benarkah dia menentang apa yang dia tentang dan kenapa dia menentang? Sebenarnya seorang ni saya tak pernah interview. Malam ni saya akan dapat interview dia. Dia seorang yang saya hormati. Jadi kita akan putar kamera tanpa break.